Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Ayuni binti Kamal Zaman akan menerangkan mengenai pengurusan risiko kafe churros bagi projek 1. Isu-isu dalam pengurusan risiko dan juga insurans. Tujuan utama pengurusan risiko ini sendiri menilai risiko bagi gerai makanan, churros dan minuman yang beroperasi secara rasminya pada 1 Januari 2021 hingga 3 April 2021 di Hulu Langat, Malaysia. Dan garis masa untuk pembentangan ini kita mulakan dengan pengenalan, kemudian berpindah kepada penilaian risiko itu sendiri, kemudian kita akan bentangkan mengenai cadangan dan ulasan, dan seterusnya kesimpulan. Cafe Churros ini pada peringkat awalnya kita mengeluarkan kos sebanyak RM5 Malaysia 5,000, kemudian diusahakan oleh keluarga Haji Ahmad Nordin, iaitu keluarga-keluarga yang terdekat di sekitar Hulu Langat, kemudian berpindah kepada Dinanding Market di Hulu Langat. Seperti yang dipaparkan dalam skrin, terdapatnya nombor risiko itu sendiri. Jenis risiko yang terdiri daripada operasi, keuangan, strategik dan pengurusan. Yang ditekankan dalam Cafe Churros ini, punca terhadap risiko impak ataupun kesan terhadap sesuatu risiko, pemilik tindakan, kebarangkalian risiko, skor terhadap impak dan kebarangkalian, dan seterusnya kita akan pergi kepada skor risiko itu sendiri dan langkah kawalan. Seperti yang kita paparkan adalah papan pemuka untuk keseluruhan pengurusan risiko, di mana cartapai menunjukkan adalah majoriti adalah dalam pemerhatian dan minoritinya adalah baru. Dan selebihnya kita akan membentangkan dalam pembentangan yang seterusnya. Untuk penilaian risiko kali ini, kita akan pergi kepada kebarangkalian risiko terdahulu, kemudian berpindah kepada impak risiko, dan seterusnya matriks analisis risiko kualitatif, dan akhir sekali cadangan langkah kawalan bagi setiap risiko yang diketengahkan di dalam Cafe Churros ini. Untuk yang pertama iaitu kebarangkalian risiko. Risiko yang kita ketengahkan adalah keracunan makanan, kebakaran, penyelenggaraan gerai, banjir, pemasaran dan juga mengubah pengambilan pekerja. Skor kebarangkalian keracunan makanan, penyelenggaraan gerai, banjir iaitu skor B, kemungkinan kecil akan berlaku manakala kebakaran dan mengubah pengambilan pekerja. Skor kebarangkaliannya adalah kemungkinan besar akan berlaku manakala pemasaran. Skor kebarangkalian dia adalah hampir pasti. Bagi setiap risiko mempunyai punca atau sebab risiko itu berlaku. Untuk yang pertama iaitu keracunan makanan. Seperti mana kita nampak di situ adalah punca dia adalah keadaan bahan dan kebersihan. Seterusnya kebakaran adalah kecuaian penggunaan api dan juga kejutan elektrik lintas pintas. Bagi penyelenggaraan gerai, punca atau sebab utama adalah menghadapi cuaca yang malang ataupun memerlukan gerai yang lebih stabil. Bagi banjir pula, purata cuaca hujan selama seminggu adalah tinggi, dan kita pergi kepada pemasaran untuk memasarkan, untuk menjadikan kafe itu lebih dikenali ke semua tempat yang berdekatan. Kita memerlukan pemasaran di atas talian dan juga secara terang-terangan. Bagi mengubah pengambilan pekerja, seperti mana kita nampak ialah konflik dikesan dalam kalangan kaki tangan. Secara keseluruhannya, skor kebarangkalian risiko di sini kita nampak ada skor A, skor B dan juga skor C. Untuk skor A iaitu hampir pasti terdapat 1 risiko, dan skor B terdapat 3 risiko, dan skor C terdapat 2 risiko. Dan secara keseluruhannya, skor kebarangkalian risiko terletak pada skor B, iaitu kemungkinan kecil mungkin akan berlaku dalam kebanyakan keadaan.
Seterusnya kita akan pergi kepada impak kesan terhadap risiko itu sendiri. Untuk kesan kepada risiko yang pertama, keracunan makanan akan berimpak kepada pelanggan akan mengalami sakit dalam itu sakit perut. Dan untuk risiko yang kedua adalah kebakaran akan memberi kesan kepada pelanggan dan juga pekerja dalam kafe itu tersebut. Untuk risiko yang ketiga adalah penyelenggaraan gerai akan berimpak kepada keuntungan semasa, dan juga banjir juga akan memberi impak kepada kewangan, iaitu anggaran tinggi untuk menjadikan gerai di tempat yang lebih selamat. Untuk risiko yang ketiga adalah pemasaran akan memberi kesan terhadap penjualan produk dan perkhidmatan semasa, dan juga yang seterusnya adalah mengubah pengambilan pekerja akan berimpak dan kesan terhadap kerja tersebut, tugas yang akan selesai terpaksa ditangguhkan. Walau bagaimana, skor impak risiko secara keseluruhannya menunjukkan skor ini harus dibendung dengan cepat. Seterusnya kita pergi kepada matriks analisis risiko kualitatif. Seperti yang kita paparkan, keracunan makanan, penyelenggaraan gerai dan juga pemasaran dikategorikan kepada risiko tinggi. Kebakaran dikategorikan kepada risiko ekstrim, manakala mengubah pengambilan pekerja dikategorikan kepada risiko rendah, manakala banjir dikategorikan risiko sederhana. Dan secara keseluruhannya, risiko ini terletak pada risiko tinggi. Tindakan harus diambil untuk mengimbangi risiko tersebut, dan risiko ekstrim juga terdapat pada satu risiko, iaitu risiko kebakaran. Kita paparkan di sini adalah langkah kawalan. Setiap risiko mempunyai langkah kawalan, sama ada untuk mengurangkan risiko dan juga elakkan risiko ataupun kita terima risiko itu sendiri. Dan pemilik tindakan juga disenaraikan seperti mana yang dipaparkan. Untuk langkah kawalan keracunan makanan, penelitian tarikh luput, ramuan ataupun bahan makanan dan juga kafe dibersihkan. Seterusnya kebakaran. Pemeriksaan kafe dan juga peralatan kecemasan diperuntukkan di setiap penjuru kafe, dan juga penyelenggaraan gerai, pemantauan kewangan lebih kerap. Seterusnya adalah banjir. Langkah kawalan dia adalah plan B, iaitu perancangan kedua bagi mengelakkan kemusnahan kafe secara menyeluruh. Seterusnya pemasaran, membuat persediaan lebih awal untuk pemasaran dalam atas talian ataupun secara terang-terangan. Seterusnya mengubah pengambilan pekerja, menjaga hubungan pekerja ataupun kaki tangan, dan ketegasan terhadap kaki tangan perlu dipertingkatkan lagi. Untuk cadangan dan juga ulasan, kita ketengahkan setelah perbincangan dilakukan, iaitu keselamatan dan kewangan. Bagi keselamatan, langkah-langkah keselamatan dipaparkan pada dinding kafe, dan juga peralatan keselamatan kecemasan disediakan di setiap sudut kafe, dan juga seperti mana kita nampak di situ, iaitu kewangan, peruntukan kewangan yang mencukupi, dan juga kewangan kafe perlu diperhatikan pada setiap masa. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya risiko kafe churros ini adalah bertaraf tinggi, dan langkah kawalan telah mengurangkan risiko serta kerugian ini berjaya dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dipersetujui oleh kaki tangan kafe. Strategi ini diperhatikan juga dari masa ke semasa. Sekian sahaja perbincangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.